Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam ni kita cuba bincang sedikit tentang Isra' Mi'raj. Ya. Tapi abang nak jelaskan juga apa yang abang sampaikan ni, kalau rasakan tak betul, buang je. Jangan simpan. Ya. Tapi kalau rasa apa yang abang sampaikan dia betul, simpan dalam hati molek. Ya. Simpan molek dalam hati. Isra' Mi'raj ni ada satu program Allah SWT jemput Rasulullah untuk menghadap untuk hadiahkan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Isra' Mi'raj ni terbagi pada 2 fasa. Pertama fasa Isra', perjalanan Rasulullah di Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah daripada Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Allah Ta'ala jemput Rasulullah untuk anugerahkan sembahyang 5 waktu sehari semalam, menunjukkan betapa berharganya sembahyang, betapa besarnya sembahyang. Allah Ta'ala tak bagi melalui Jibril AS. Allah jemput Rasulullah menghadap sendiri untuk anugerahkan sembahyang 5 waktu sahaja. Jadi sembahyang sebenarnya 5 waktu sehari semalam bukan satu beban bagi kita. Itu adalah kurnia Allah, anugerah Allah kepada setiap umat Islam. Jadi jangan anggap ia satu beban yang menyusahkan kita semua. Apa kaitannya sembahyang dengan Isra' Mi'raj? Bagi apa sembahyang juga dibagi pada 2 fasa. Dan sembahyang ada Isra' dan ada Mi'raj dalam sembahyang. Isra'-nya perjalanan daripada rumah ke masjid, itu ada Isra'. Ya? Perjalanan di rumah ke masjid itu Isra', fasa Isra'. Kemudian daripada masjid untuk menghadap Allah SWT, itu Mi'raj kita sebenarnya. Jika Rasulullah berjalan daripada Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, Rasulullah melintas langit-langit, 7 lapisan langit sebelum sampai Sidratul Muntaha. Abah pun tak faham sangat 7 lapisan langit bentuk macam mana, wallahu alam. Sama juga kita apabila kita berada atas jadah nak semayang, nak menghadap Allah SWT. Di situ letaknya Isra' sebenarnya. Kena munajat Allah dalam semayang. Ketika mana Rasulullah Isra', Rasulullah naik menghadap Allah dengan ruh dan jasadnya sekali. Itu Rasulullah. Tapi kita nak munajat Allah, kita tak naik dengan jasad kita naik dengan ruh. Dalam sebuah kitab Asraruddin. Kitab Asraruddin, Abah kemana terbaca, apa dia takbiratul ihram? Takbiratul ihram ialah meninggikan diri pada alam syahadah. Dia pada alam syahadah pindah pada alam mithal. Dia pada alam mithal pindah pada alam ghaib. Alam ghaib ke alam ghaibal ghuyub. Dia pada alam ghaibal ghuyub ke alam malakut, alam jabarut dan alam la nihayatallah. Lapisan alam yang betul ruh kita tembus sebelum nak menghadap Allah SWT. Apabila sampai menghadap Allah SWT dengan di alam ruh, dengan ruh kita, baru kita mengucap Allahu Akbar. Kita terpesona menghadap Allah SWT dan kita ucap membesarkan Allah, Allahu Akbar. Sebagaimana kita menghadap seorang raja, menghadap raja kita sebut daulat tuanku. Ya. Tapi soalnya cara mana kita nak Isra' tadi, ya. Nak pindah daripada satu alam ke satu alam sebelum sampai kepada alam la nihayatallah. Berarti kita pindah daripada alam syahadah ni, kita mengembara melalui alam mithal, kan seterusnya ke alam ghaib, alam ghaibal ghuyub, alam malakut, alam jabarut dan akhir kepada alam la nihayatallah.
Ada seorang guru sebut tu satu alam yang tak tahu suasana, ya. Satu suasana yang di luar kemampuan akal manusia untuk memikirkan alam seumpama tu. Alam la nihayatalah. Apatah mana boleh alam la nihayatalah. La nihayatalah. Tu ustaz mengajar cerita macam tu lah, lebih kurang. Apa pun tak faham sangat. Itulah hakikat sembahyang sebenarnya. Kita munajat Allah melalui alam roh. Tapi soalnya, berapa kerap kita mampu mengembara mulai alam raih, alam roh tadi, untuk menghadap Allah SWT. Kita sebenarnya kebanyakan kita kekal pada alam syahadah, alam yang az-zahir ni. Kita tak naik kenung sebenarnya. Kita duduk bawah ni juga. Kita tak mampu untuk mengembara, untuk meros, untuk menghadap Allah SWT. Persoalannya, kita kena pelan-pelan baiki sembahyang kita supaya kita mampu menghadap Allah SWT. Pasal tu kalau kita melihat rukun ihsan, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya? Apa makna ni? Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, hendaklah kamu menyembah Allah seolah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kita tak dapat melihat Allah, kamu tak dapat melihat Allah, maka Allah tak melihat kamu. Kita duduk tahap bawah ni. Allah, kita sedar dan sembahyang bahawa Allah tak melihat kita. Kita berada di alam syahadah. Kita nak naik pada alam raih atas nudau. Ya, duduk bawah ni semua. Sembahyang puluh tahun pun kita duduk bawah ni je. Tak naik ke atas. Ya. Kita sebenarnya nombor satu, tak sogong lah dah sembahyang kita sebenarnya. Sembahyang kita di bawah, atas muka bumi ni semua sembahyang kita. Di bawah ni semua. Tak pernah naik derajat. Untuk dekatkan dengan Allah SWT. Duduk terjauh kita. Pasal kita bimbang sebenarnya sembahyang apabila kita duduk bawah ni, atas muka bumi ni, sembahyang di alam syahadah ni, kita bimbang sebenarnya. Sembahyang kita sembahyang lara. Alam keliling ganggu kita. Kita sembahyang lalai. Dan Allah Ta'ala sumpah kita. Fawailul lil musalli. Celakalah orang sembahyang. Takut kita kena derajat tu. Oleh kerana itu, kita kena baiki pelan-pelan. Ya? Baiki pelan-pelan sembahyang kita. Paling tidak pun, kita fokus sepenuh hati dalam sembahyang. Dalam 4-5 minit je. Ya? Jangan masuk benda-benda luar ke dalam sembahyang kita. Setidak-tidaknya paling kurang. Sembahyang 4-5 minit pun tak mampu kita menghadap Allah SWT sepenuh hati. Tapi bila tengok TV 2 jam pun, tengok cerita Hindustan 2 jam pun kita belum fokus. Itu nilai kita sebenarnya. Kita rasa kita kasih Allah, kita ingat Allah, hakikat tak. Semua kita ni pembohong sebenarnya. Tak ingat Allah. Kita tak ingat Allah, kita lupa Allah. Dan sembahyang pun tak ingat Allah SWT. Dalam sembahyang. Metlah di luar sembahyang. Kita duduk kerja duduk main kawan, tak ingat Allah, tak ada langsung. Ya. Allah tak ada langsung dalam kehidupan seharian kita. Apabila di luar sembahyang Allah Ta'ala tak ada, dalam sembahyang pun sama juga. Kita jauh dengan Allah SWT. Rasa itu je yang boleh cerita bab Isra' Mi'raj sebenarnya dah. Cakap tu yang boleh cerita. Lebih pada sahabat tak upaya, tak mampu dah. Rasanya sekianlah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.